Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan Alhamdulillah sekarang dah pukul 10 malam tepat. So insyaAllah kita akan start sekejap je lagi sesi kita malam ni. So sementara menunggu kita, saya harap you all boleh masuk dulu. Nanti kita akan bermula. So saya bagi masa dulu. Oh, get ready, make sure ada pen, ada pensel, sebab kita nak share satu point yang penting. Macam biasalah, asyik lupa je. Just stop. Okay, kita buang dulu vibrate. Buang bunyi. Okay. Okay, kita tunggu sahabat-sahabat yang lain join, masuk. Sementara tu you all boleh get ready dulu Masuk dulu. Hai, Assalamualaikum, Haji Akmal yang dah join. Boleh tunggu-tunggu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu dulu kita tunggu semua orang join. Lepas tu nanti tak lama je lagi, dalam 2 minit kita start kita punya session Talk to Hasnul ni
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi kepada semua yang dah join kita punya session malam ni, iaitu session kita adalah, kita call session ni session Talk to Hasnul. Sebab dekat dalam ni saya akan kita akan share benda-benda yang kita rasa best nak share dengan you all. Selain daripada Lalili Live, Talk to Hasnul ni kita mungkin buat sesekali je. Kita akan share tips insider yang penting lah, yang kita rasa benda ni sangat bernilai. Dan kalau you all tak take note, kita dah takut rugi. Sayang sangat. Okay, so pada yang dah join, Assalamualaikum. Terima kasih sebab join. So kalau boleh bantu saya share pada kawan-kawan. Mungkin ada yang dah lama nak mencari cara macam mana untuk dia ubah nasib keluarga dia, ubah nasib family dia, dan bawa family dia keluar daripada masalah ekonomi. So ramai orang sebenarnya kadang-kadang kita tak tahu. Kadang-kadang sahabat kita sendiri yang kita pergi office jumpa setiap hari, ataupun yang kita kenal jiran kita, dia susah tapi dia tak cerita. Okay, so mungkin diorang ada yang ujian, ada diuji pada saat-saat macam ni especially. So why not kita share dalam Facebook je pun tak apa. Facebook page you all, Facebook group ataupun Facebook personal, supaya mungkin dia orang nampak. Dan sebab kita share ni lah, dan dia buat apa yang saya share malam ni, you akan dapat apa panggil tu, jariah. Kalau dia continue buat, you akan dapat dalam kubur pun dapat. Itulah indahnya. Dan kita maaf lah so line sekarang ni tak berapa bagus. Dia selalunya macam masa pukul 10 ni tak bagus, tapi lama-lama dia akan okey. So saya minta doa sahabat-sahabat semua, doakan agar kita punya session malam ni bergerak dengan lancar. Line pun okey. Kita tak minta line laju, cukup sekadar line stabil, supaya kita senang nak share dengan you all. So kalau kita sama-sama doa, insya-Allah harapannya adalah kita akan dipermudahkan lah urusan kita untuk berkongsi ilmu ini. Okay, so InsyaAllah, so malam ni kita nak share dengan you all. Kita ada 3 tips mudah macam mana nak berjaya gaya millionaire. Tapi sebelum tu saya nak mungkin ada yang tak kenal lagi saya. So saya kenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasnul Abdul Halim, founder kepada Lalili Empire bersama isteri saya Noraisi Salma. So alhamdulillah kami dah buat Lalili ni sebenarnya baru lagi awal tahun lepas lah, pertengahan tahun lepas. So kami buat benda ni, bisnes ni, tujuan utama dia adalah kami nak ubah hidup keluarga kami, nak ubah hidup ekonomi keluarga kami. Dan along the way, along journey tu, big why kami tu dah bertukar. Kami dah rasa sebenarnya kita orang tak cukup, bukan sekadar untuk bantu keluarga saya sendiri, tapi sebenarnya bantu untuk keluarga ejen-ejen kami punya fighter, kami punya warrior. So itu adalah satu motivation yang saya dan Sal rasa kita orang perlu buat sesuatu. We have to do something. Ramai orang perlukan support, perlukan guidance, yang mana kami alhamdulillah, saya dan wife kita orang dah banyak join kelas Sifu Najib Asadok, Sifu Dr. Azizan. Kami belajar banyak macam-macam benda, kami belajar. Dan kami rasa kalau kami simpan seorang-seorang, saya simpan seorang-seorang, wife saya simpan seorang-seorang, dan tak bagi benefit pada orang, so sebenarnya yang ruginya saya sendiri yang rugi. You all perasan tak masa dulu kan, masa kita belajar, masa sekolah lah, cikgu sendiri suruh kita ajar kawan-kawan. Even lecturer saya pun suka bila saya ajar kawan-kawan, supaya sebenarnya bila kita ajar orang, sebenarnya kita ajar diri kita sendiri tau. Kita akan lagi faham apa yang kita ajar tu bila kita ajar orang. So benda tu lah yang Sifu saya share juga. Dia cakap you must give, you bagi dekat orang sebanyak mungkin, semampu yang boleh. Sebab the more you give, the more you get. Lagi banyak kita beri, sebenarnya lagi banyak kita akan dapat. So ini adalah satu session yang kami buat, Talk to Hasnul, yang di mana kami akan cuba share lah sebanyak yang boleh apa yang kami rasa sangat bagus dan bermanfaat untuk you all. Kalau benda tu tak bermanfaat, tak ada benefit langsung kat you all, insyaAllah kita orang tak share lah. Kita orang takkan share benda-benda yang tak bermanfaat. Okay, dan
Alhamdulillah, sebenarnya sebelum saya dan wife buat benda ni, kita orang sebenarnya dulu adalah orang okay, macam saya sendiri, saya dan wife, kita orang dulu fotografer dan videographer sebenarnya. Sebenarnya story pada awal tu adalah saya dan wife, kita orang bekerja macam biasa. Saya kerja kilang, wife pun kerja kilang. Dan along the way, wife saya dia punya kerja mengambil masa yang lama lah. Kadang-kadang pukul 10 malam dia pergi ke Melaka, daripada sini, daripada tempat saya di Rawang sampai ke Melaka, ulang alik tau, every day. So berjam, balik pun kadang pukul 10 malam, balik lewat lah, senang cakap. So bila kita orang berkahwin tu, saya rasa macam cukup lah, dia ambil masa dia macam tu. Dan saya nak kita nak family time lah, family time. So saya discuss dengan wife. So akhirnya wife berhenti kerja, dan kita orang pun lepas kahwin, saya dan wife saya dia pun berhenti kerja. So saya seorang bekerja, dan bermulalah kehidupan kami sebagai suami isteri. Masa tu tahun 2012. So masa tu Alhamdulillah, saya ada kerja. Tapi sebenarnya bila seorang bekerja dalam ekonomi zaman sekarang ni, saya tak tahu anda macam mana, tapi kami punya keperluan cukup-cukup makan lah. Dan ramai juga kawan saya sebenarnya, ada juga yang suami isteri tak bekerja, tapi diorang boleh survive apa semualah. Tapi kadang-kadang bagi saya rasa macam kita perlu lebih. Adakah saya punya nilai masa tu adalah pada tahap gaji saya masa tu saja. Dan wife saya, baju pun tak boleh nak beli, baju baru tak boleh nak beli, sebab kita punya income cukup untuk bayar hutang, cukup untuk untuk keperluan asas lah, makan apa semua, keluar, minyak kereta, minyak motor, lepas tu untuk anak lagi. Dan Amar pun hampir kita tak ada bajet nak beli susu. So itulah yang membuatkan saya dan dekat situ kita rasa macam tak cukup. Kita untuk survive, untuk mewah-mewah tu jangan cerita lah, memang tak ada lah. Untuk survive, nak beli baju pun kadang kita berfikir 2-3 kali tau. So sampai satu masa saya dan wife cakap, tak boleh jadi ni, saya mesti buat sesuatu. So masa tu memang business tak tahu, apa semua tak tahu kan. Akhirnya kita orang end up, saya dan wife kita beli kamera, dan saya buat videographer, fotografer. Dan okey lah, saya start belajar lah. Masa tu lah kita belajar ilmu Google. Saya belajar macam mana nak ambil gambar, macam mana nak edit gambar. Semua kita start belajar, dan kita buat. Dan Alhamdulillah, job pun masuk. Kita start konsisten, buat job, customer suka dan dapat referral lah, macam-macam semua. Dan masalahnya bila kita orang buat job ni, saya tak tahu duit tu pergi mana. Still sebenarnya tak cukup. Kita tak tahu kenapa, mungkin kebocoran ke, kita tak pandai manage duit ke, so saya tak tahu. Tapi senang kata masa tu still income tak cukup. Tapi masa yang saya terpaksa pakai, yang saya terpaksa guna untuk bisnes tu sangat banyak. Even saya terpaksa pinjam, itu yang last resort. So saya rasa macam kenapa ni aku buat bisnes pun masih aku tak cukup duit ke kan. Saya tak ada beli kereta baru, tak ada apa. Cuma mungkin keperluan lain lah, macam masa tu wife bersalin, macam-macam lah Dan saya dah tak ada masa dengan keluarga. Even hari Sabtu Ahad, wedding kan, wedding biasalah orang buat Sabtu Ahad. So masa tu lah saya tak ada kat rumah, balik malam. Dan even kalau hari biasa, saya balik kerja pukul 5.30 malam sampai pukul 2-3 pagi, saya tengah buat kerja, edit video, edit gambar, edit album apa semua. So saya rasa macam saya duit tak nampak, at the same time masa pun tak ada. Dan akhirnya saya macam terfikir, apa saya silap kan? Apa yang silap? Family pun, kita pun bergaduh kadang sebabkan duit tau. So itu adalah satu pengalaman yang sangat tak best, yang saya tak nak fikir. Dan saya doa benda tu tak akan berlaku lagi. So that's why saya sebenarnya, walaupun saya buat videografi apa semua, saya masih mencari-cari cara macam mana saya nak bantu keluarga dengan lagi mudah, dengan lagi senang. So Alhamdulillah masa tu kita orang diuji sebenarnya. Amar lepas lahir, dia lahir tak cukup bulan Amar dia premature, dia lahir tak cukup bulan. So apa sakit-sakit sikit pun doktor terus refer pada pakar. So salah satu bendanya, dia nampak dekat jantung Amar ada berlubang, dipanggil ASD, atrial septal defect. So dekat situ kita orang disuruh untuk dapat make
sure pemakanan Amar betul. Susu masa tu kita orang pakai susu mahal tau. Apa nama tak? Susu mahal lah, Isomil something. Kira kalau kita orang beli tu ratus-ratus lah satu tin tu. Dan kita terpaksa spend lah untuk anak. Kita pergi appointment, saya terpaksa cuti. So benda tu dah menyebabkan saya rasa macam saya dan wife kita orang kena buat sesuatu. Hai, Assalamualaikum Cik Ali Hanafiah. Terima kasih join session malam ni. Dan daripada situ saya akhirnya kakak ipar saya, Kak Basirah, dan abang saya Hasnul Hakim, dia share dengan saya pasal AO Walid. Dan wife saya try pakai, alhamdulillah berkesan. Dan start daripada situ sebenarnya kita orang pakai, sebenarnya pakai untuk sendiri. Tapi lama-lama benda tu berkesan dan akhirnya jadilah saya dan wife bukan sengaja nak buat. Terjadilah saya satu business, satu income source. Sebab kawan-kawan nak beli apa semua nak beli, so wife saya just share je lah. So along the way tu saya rasa macam aku boleh buat online ni. Sebab kita just share je, lepas tu orang contact, orang WhatsApp. So daripada situ sebenarnya saya dah berubah. Landscape perniagaan saya dah berubah. Saya dah tak perlu stay up malam, saya tak perlu pergi kerja Sabtu Ahad. Dan pada masa tu pun sebenarnya saya rasa macam duit ada juga, tapi kerja ada, kerja tak ada. Kadang ada sale, kadang tak ada sale. So apa yang berlaku, so saya dan wife kita orang decide, saya kena belajar. Kita kena belajar, kena cari mentor, cari guru. So daripada situlah saya survey, kita orang survey cari, pergi lah. Saya jumpa Najib Asadok, Sifu Najib Asadok. Daripada situlah saya belajar macam-macam cara yang betul. Selama ni saya buat benda yang salah sebenarnya. Okay, so kita orang join Sifu Najib Asadok. Pediasure, betul, susu Pediasure kita orang pakai masa tu. So susu tu mahal lah sebenarnya. Dan alhamdulillah akhirnya kita orang menjadi survive lah fasa tu. Dan saya faham bukan kami je alami benda tu sebenarnya, ramai parent-parent kat luar sana. Even doktor yang suggest tau Pediasure tu, dia cakap kalau awak mampu belilah susu Pediasure. So kita disebabkan anak, kita punya tanggungjawab lah kan. So kami push, kita potong benda lain, kita lebihkan dekat Amar masa tu. So alhamdulillah Amar dah sihat. Doktor dah cakap, dah declare dia dah bebas daripada ASD, Appreciable Defect. Cuma sekarang ni kita orang kena make sure Amar dapat diet yang betul lah, makanan yang betul, yang berkhasiat. Okay, so bila saya join Sifu Najib Asadok, saya berada di dalam grup Platinum. Dan grup Platinum itu adalah satu circle Platinum, yang di mana dalam tu adalah semua usahawan-usahawan yang nak capai income yang besar, yang nak improve hidup dia secara serius tau. Dan dalam grup Platinum kita juga join bersama dengan grup Ultimate. Grup Ultimate dia adalah level yang income dia 50k ke atas sebulan. Dan mostly diorang semua dah level jutawan. Diorang, in fact pada masa kita PKP, dalam masa 4 bulan tu, diorang punya sale ada yang dah 3 juta, 2 juta, 4 juta. So dekat situ diorang main juta-juta je So kita masih belajar. So dari situ saya bergaul dengan diorang, kadang borak dengan diorang. So kita start belajar banyak benda sebenarnya. Dan daripada situ saya rasa macam benda-benda ni saya nampak persamaan diorang. Dia ada pattern sebenarnya. Saya nampak ada pattern. Dan daripada situlah saya nak share dengan you all malam ni apa benda yang saya belajar daripada diorang yang punya sharing. Suara tak dengar, suara tak clear. Saya dekat sikit lah. Dengar tak? Okay, suara boleh dengar suara tak? Clear tak? Kalau tak clear mungkin boleh komen clear ataupun jelas. Ataupun kalau tak jelas boleh komen tak jelas sangat. Cuba tengok. Saya cuba dekatkan sikit ni. Dan hopefully boleh dengar. Kalau tu boleh komen okay ke tak okay suara. Okay, so saya sambung. Dalam pada circle yang saya join tu, circle Platinum dan circle Ultimate, diorang ni ada satu persamaan yang saya rasa sangat signifikan. Yang saya nampak diorang buat benda yang sama sebenarnya. Dan kalau kita follow jejak orang yang berjaya, insya-Allah kita pun akan sampai dekat apa yang disampai tu. Itu yang saya percaya. So that's why malam ni saya nak share 3 tips berjaya gaya millionaire. Gaya yang diorang dah buat ni. Sebab kita semua orang buat bisnes sebenarnya. Semua orang buat bisnes. Semua orang berusaha untuk jadi kaya dalam bisnes. Tapi tak semua orang dapat. Faham tak? Itu yang berlaku kat saya dulu. Saya sebenarnya buat banyak bisnes. Mungkin later saya akan share lah masa-masa lain.
Dulu saya ada buat videografi, apa tu, fotografi, saya pernah buat MLM, saya pernah jual tiket bas, saya pernah jual top up, saya pernah jual kacang, macam-macam saya buat. Tapi saya tak berjaya juga. Saya tak nampak jalan. Saya tak nampak langsung apa direction saya. Dan akhirnya lepas join, bila kita bergaul sebenarnya, betul lah kata orang, kalau kita bergaul dengan tukang besi, dan kalau kita kawan dengan orang yang jual minyak wangi, kita akan bau minyak wangi, kita akan jadi wangi lah. So sebelum tu saya nak tanya, you all ada ke tak ada ni? Kalau ada boleh komen ada dulu. Ada, so saya nak tahu. Kalau ada sini boleh komen. Kalau boleh, you all bagi saya energy. Bagi saya energy melalui you tekanlah button share ke, button like, comment, love. You boleh bagi situ supaya saya tahu you all hidup lagi lah. Okay. 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 Sekejap. Okay. So, daripada situ saya nak share dengan you all apa yang saya belajar, yang saya based on pemahaman saya, based on yang saya nampak dan based on yang diorang share. 3 tips macam mana nak berjaya gaya jutawan. So you all dah ready ke belum ni? Kalau dah ready boleh komen ready. Komen laju-laju ready, READY, ready. Sebab apa? Sebab macam okay, komen ready sebab kami nak tahu bahawa adakah anda layak untuk dapat ilmu ni. Sebab ilmu untuk berjaya ni tak semua orang nak share sebenarnya. Dan alhamdulillah sebenarnya kita, itulah media sosial ni, kalau kita cari benda yang bagus, benda yang bermanfaat, insya-Allah one day kita akan dapat manfaat daripada benda tu. Tapi kalau kita keep on cari benda yang tak bermanfaat ataupun kurang bermanfaat, so sebenarnya kita membazirkan masa kita. Dan masa kita tak panjang sebenarnya, pendek sangat. Kalau kita, in fact sebenarnya baru 2 hari lepas sahabat saya meninggal dunia, diabetes. Tapi dia dah berumur sikit lah, tapi dia bukan tua sangat, belum kahwin pun. Tapi ajal tu dah sampai. So itulah ajal dia. So kita tak tahu ajal kita bila. Kalau ajal kita dekat, so bersedialah. Kita ingat kita masih ada, saya tak tahu you all, mungkin masih ada ibu ayah, masih ada anak-anak, masih ada isteri ataupun masih ada suami yang masih mengharapkan you all, masih mengharapkan support daripada anda. So Assalamualaikum Sofa. Tak apa, good, baru dapat join, alhamdulillah. So malam ni sebenarnya line agak mencabar. So tak pasti sebab apa. Mungkin lah disebabkan ramai orang online ke apa ke, saya tak pasti. Tapi kita doakan agar line kita stabil lah malam ni. Terima kasih pada yang bagi like, thank you so much. Okay, so saya nak share 3 tips ini yang menyebabkan saya rasa, saya yakin saya pun boleh. That's why bila saya pun boleh, saya yakin you all pun boleh. Kita semua boleh. Kan? Kalau dalam sesi 50 jutawan dalam Titan Summit tu, semua orang ada. In fact, ada orang yang jadi jutawan, dia tak boleh makan sendiri, dia tak boleh pakai baju sendiri, dia tak boleh mandi sendiri, tapi dia jutawan. Kan? Nampak tak kat situ? Maksudnya, kalau orang cacat pun boleh, orang yang kurang, orang kelainan upaya pun boleh, kita pun boleh. Kita mesti lagi boleh. Tapi yang membezakan kita boleh ke tak boleh ni lah. So sifu saya cakap apa tau, jangan biar badan OKU, jangan otak kita OKU. Clear tak? Jangan sampai otak kita OKU, otak kurang upaya. Kita tak nak macam tu. Badan OKU tak apa, masih boleh buat sesuatu. Badan kita ni hanyalah jasad, hanyalah fizikal. Tapi yang menggerakkan tu adalah kita punya hati, kita punya mindset. That's why mindset tu yang sangat penting. Okay, so kita mula. Dah ready ready, good. Thank you so far. Okay, nombor 1. Apa yang menyebabkan jutawan ni boleh jadi jutawan? Apa yang membezakan dia yang buat bisnes, padahal effortnya mungkin sama, tapi hasil dia berbeza? Nombor 1 adalah dia mempunyai niat yang tepat, niat yang betul. Okay, niat tu pernah dengar tak? Innamal a'malu bin niat. Sesuatu perkara atau perbuatan tu bergantung kepada niat. So that's why niat adalah benda nombor 1. Sebelum kita cerita pasal benda lain, strategi lah, apa bagai semua, first kali niat dulu. Innama amalu bin niat. Kalau kita mulakan sesuatu tu dengan niat yang salah, insya-Allah result yang kita dapat pun salah. Kan? Kalau kita buat sesuatu dengan niat yang tepat, yang betul, yang
memang the best punya niat, insyaAllah kita akan dapat hasil yang terbaik. So, apa niat you all buat bisnes? Boleh tanya diri sendiri, apa niat you all start buat sesuatu? Tak kisahlah apa bisnes anda buat, apa niatnya? Adakah kita niat nak beli kereta mewah? Ataupun adakah kita nak beli rumah besar? Ataupun kita nak jadi kaya, jutawan, hartawan? Kan? Boleh, tak ada masalah. Apa-apa niat pun boleh. Niat yang macam tadi saya cakap tu pun boleh. Tapi insya-Allah kalau kita niat nak jadi kaya, kita nak kayakan diri kita, nak kayakan family kita sendiri, nak kayakan nak beli kereta mewah, rumah besar, makanya insya-Allah lambatlah proses untuk kita capai kejayaan tu. Pelik kan? Kita nak jadi kaya, tapi sebenarnya kita punya proses untuk jadi kaya tu akan jadi lambat. Sebab apa? Sebab sebenarnya niat yang betul-betul niat adalah niat untuk apa? Cuba teka, niat apa yang betul? Niat apa yang sepatutnya kita buat bila buat bisnes ni? Okay? Niat yang betul adalah niat untuk membantu orang. Kita nak bantu orang. Bantu ni bukan setakat dari mulut, bukan setakat daripada cakap-cakap saja, tapi niat tu nak bantu daripada hati. Macam sharing hari tu Titan Summit saya join. So dalam Titan Summit tu semua jutawan-jutawan kat situ, semua dia orang akan cakap big why dia adalah dia punya team, dia punya keluarga, team dia punya keluarga tau. Ada team dia orang yang jual tin besi, tin air apa semua untuk sara hidup sebelum buat bisnes tu. So founder ni yang jutawan-jutawan ni ataupun stokis pun ada dalam session Titan Summit tu. Dia orang cakap dia orang lah inspirasi yang menyebabkan dia keep on buat bisnes. So niat dia nak bantu orang tu. So daripada sekarang kita betulkan niat kita buat bisnes ni nak bantu ramai orang. Daripada kalau you all agent ataupun you all dropship, you sebenarnya nak bantu orang daripada produk yang you ada. You jual air jagung, you nak bantu orang supaya dapat rasa air jagung. You jual AO wallet, you nak bantu orang supaya anak-anak dia dapat tidur lena syok sentiasa setiap malam. You nak bantu apa? You buat workshop, sebenarnya you nak bantu orang agar dapat kereta yang terbaik. So niat tu kena bantu. Kita bersama-sama kita tukar apa niat yang kita buat selama ni adalah kita nak bantu orang. So mulai hari ni saya harap kita semua dapat betulkan niat untuk kita buat bisnes. Jangan lagi kita niat untuk kaya, untuk beli kereta mewah. Tak, itu adalah impian. Tapi niat kita sebenarnya adalah kita nak bantu orang. Yang belakang-belakang yang kita nak tu kaya lah, jutawan lah, rumah banglo akan datang kemudian. So thank you so much pada yang belanja like, love tu. Alhamdulillah. Itu menunjukkan you all ni sangat energy, sangat bertenaga tinggi. Sebab usahawan ingat usahawan dia sangat-sangat perlukan energi. Sebab apa? Kalau energi dia rendah, sales dia akan jatuh, tergolek-golek. That's why you perlukan energi yang tinggi. Dan kita tak boleh berjumpa. So cara untuk you tunjuk bahawa you ada energi yang tinggi adalah dengan you like, you share, you comment. Itu adalah ciri-ciri sebenarnya orang-orang yang berjaya. High energy. Okay. So niat yang betul. So niat ni mulai hari ni kita tanamkan niat yang betul untuk bantu ramai orang. Ingat lagi ramai kita bantu, lagi banyaklah income kita akan dapat. So hari tu Dr. Azizan ada share tau. Dia jumpa dengan Richard Branson. Tahu tak Richard Branson? Dalam Virgin Airways punya jutawan. Dia bayar nak makan malam, Dr. Azizan bayar I think $10,000 nak makan malam je. Dia nak session dengan Richard Branson tu malam tu, dia perlu bayar $, bukan RM10,000 tapi $10,000. Sebab diorang jutawan-jutawan ni, diorang masa dia sangat berharga. Dia setiap saat dia tu adalah sangat-sangat bernilai. So sifu saya bayar session tu. So dia berborak dengan Richard Branson. So antara point yang dia kata hit dia betul-betul adalah sebenarnya dia tanya dengan Richard Branson, how I want to be a billionaire. So dia tanya balik, how many millionaire have you helped? How many millionaire have you support? You dah guide dan you dah bantu berapa ramai millionaire? Kalau millionaire you baru seorang dua, it's not enough, tak cukup. You have to support beratus-ratus millionaire baru you boleh jadi millionaire. So you all dapat tak sesuatu kat situ? Dapat tak? Kalau dapat boleh komen dapat. Dapat tak sesuatu kat situ? Apa yang Richard Branson cuba sampaikan?
dia cuba sampaikan adalah sebenarnya lagi ramai orang you bantu, sebenarnya you bantu diri you sendiri. You nak kaya sebenarnya you kena bantu ramai orang jadi kaya dulu baru you jadi kaya. You nak jadi jutawan, you kena bantu kawan-kawan you, sahabat-sahabat you, orang team you jadi jutawan, dan you akan jadi jutawan. So itu adalah rule dia yang semua usahawan jutawan ni dia faham. Dia orang faham benda tu. So that's why mulai hari ni kita cuba niat dalam hati kita. Mungkin kita belum jutawan, tak apa, tapi niat kita nak bantu orang supaya diorang jadi jutawan. Dan insya-Allah benda tu akan balik pada kita. Kan rule dia adalah bila you doakan orang, doa tu sebenarnya akan balik dekat kita. Sebab tu Allah sangat suka kalau kita doakan untuk orang. Especially doa yang kita tak sebut kat orang tu, aku doakan kau tau semalam. Allah suka kita doa tanpa orang tu tahu. Tanpa orang tu tahu pun ni bahawa kita tengah doakan dia. So itu adalah doa yang terbaik. So that's why pada masa solat, especially bulan Ramadan ni, kita banyakkan doa kepada family kita, mak ayah kita, especially kepada adik-beradik kita, kepada kawan kita, sahabat kita, cikgu-cikgu kita, tanpa diorang tahu. So insya-Allah setiap doa yang kita sebut, kita lafaz, akan sampai kat orang yang kita sampaikan tu, dan sampai juga dekat kita. So itu peringatan untuk saya sebenarnya, dan untuk anda kalau anda rasa benda tu bermakna, bermanfaat. Okey. So seterusnya, siapa nak point nombor 2? Nak point nombor 2 boleh komen nak point nombor 2. So point nombor 2 ni pun sangat penting. Dia antara nadi ataupun kita panggil nyawa kepada sesuatu usahawan tu. Kalau tak ada benda ni, tak ada point nombor 2 ni, insya-Allah memang susah nak bergerak mana-mana. Dan in fact dia takkan jadi jutawan pun. So ini mindset yang penting, benda yang penting. Okay, point nombor 2 adalah dia kena ada matlamat yang nyata. Matlamat yang clear, matlamat yang sangat-sangat crystal clear, orang putih cakap. Matlamat adalah direction kita tahu. Kalau kita tak ada direction, kita tak ada matlamat, kita tak boleh nak bergerak tau. Okay, saya bagi you all satu perumpamaan ni mudah. Katalah seorang ni, katalah Ali. Okay, Ali ni dia nak pergi Batu Pahat Johor, dan dia tak pernah pergi pun Batu Pahat Johor ni. So apa dia buat? Dia ambil phone dia, dia tunggu je. Tunggu sejam. Tunggu lagi 2 jam, 3 jam. So soalan dia, adakah sebenarnya agak-agak bila Ali akan sampai Batu Pahat Johor? Dia tak tulis apa-apa, dia tak tulis location, dia tak tulis matlamat dia nak pergi mana, dia tak tulis. Dia just tunggu je. So agak-agak bila dia akan sampai? Cuba teka. Ni teka-tekuk ni. Cuba teka. So sebenarnya jawapannya dia tak akan pergi mana-mana. Dia akan selama-lamanya ada dalam kereta tu, dekat tempat tu, that exact spot. Waze takkan tunjuk jalan. Sebab apa? Sebab dia tak type pun matlamat dia. So sama juga dengan kita, sama juga dengan kehidupan kita. Kan? Kalau kita tak ada matlamat, kita tak tulis kat mana kita nak tuju, kita tak tulis kat mana kita nak sampai, so sebenarnya kita takkan sampai punya. That's why adalah sangat penting, sangat-sangat penting bagi usahawan, untuk you all especially. Saya yakin you all ni yang tengok ni semua adalah orang yang nak ubah hidup tau, yang nak buat sesuatu dengan life. Saya faham you all mungkin masih makan gaji, masih bekerja. Tak apa, that's good. Setiap orang kena bekerja dulu. Dan in fact jutawan-jutawan ni semua, diorang kebanyakannya adalah pekerja. Diorang pernah bekerja engineer lah, tukang doktor gigi lah, macam-macam, daripada macam-macam background. Ada juga yang langsung tak pandai membaca pun boleh jadi jutawan. Dan diorang ni adalah orang-orang yang sebenarnya diorang mempunyai matlamat yang sangat jelas. Bukan setakat matlamat jelas, tapi matlamat yang nyata, tepat dan jelas. So that's why sangat-sangat penting. Okay, cara nak set matlamat ni sebenarnya ada cara juga. Ada cara, dia bukan setakat cakap aku nak ni, tak. Itu bukan cara kita tentukan matlamat. Ada cara dia. Kita kena tulis kena tulis matlamat. Cara betul nak tulis matlamat adalah belum, saya cerita cara yang salah dululah. Cara yang salah nak tulis matlamat adalah aku nak kereta mewah, aku nak Lamborghini. Aku nak Lamborghini. So bila you all tulis aku nak Lamborghini, sebenarnya you just nak je. You takkan sampai, you takkan dapat pun. You just nak je lah. So sampai bila-bila you nak, you takkan dapat pun. That's why ramai orang dia nak sesuatu tapi dia tak dapat-dapat. Rupa-rupanya cara dia tulis matlamat, cara dia tetapkan dia punya matlamat tu dah salah, dah tak betul. So cara yang betul, siapa nak tahu cara yang betul tulis matlamat? Boleh komen nak tahu.
cara yang betul. Ini cara yang betul supaya you all tak bazirkan masa. That's why penting you all follow kita punya session Talk to Hasnul ke Lalili Live. Kita akan cuba share whatever knowledge yang kita ada. Kita akan cuba share dengan you all. So, apa cara betul nak tulis matlamat ni sebenarnya? Cara yang betul adalah sebenarnya kita kena tulis seolah-olah kita dah dapat. Seolah-olah matlamat tu kita dah achieve. So, bukan cakap aku nak Lamborghini. Cakap Alhamdulillah, aku bersyukur dan berterima kasih sebab aku dah dapat Lamborghini. First kali kita bersyukur. Alhamdulillah, aku bersyukur dan terima kasih. Aku dah dapat Lamborghini. Dan bila kita kerap cakap benda tu, sebenarnya kita adalah tengah setting, kita tengah install satu program, kita panggil ataupun satu belief dekat dalam kita punya otak. Otak perlu di-train. Otak perlu dibagi tahu apa yang kita nak. Kita kena train otak kita. Otak kita sebenarnya sangat-sangat hebat tau. Kita ada banyak gila neuron. Baby yang baru lahir, neuron dia punya neuron yang akan bersambung-sambung. Neuron ni macam sel-sel otak tu. Jumlah sel-sel otak tu lagi banyak daripada jumlah bintang dekat Milky Way. Dekat galaksi lagi banyak yang ada dalam otak anak. Tapi ingat, kalau kita tak trigger, tak bagi anak kita belajar, tak bagi anak kita, bila anak kita tak explore sesuatu, neuron-neuron yang banyak tu, yang lagi banyak dari bintang kat langit tu, dia akan mati. Dia akan start mati. Dia tak akan bersambung. So itulah yang menjadikan kadang-kadang anak tu bila besar, kalau yang ada masa, especially yang ada trauma apa semua, otak dia tak di trigger, tak dirangsang dengan ilmu, dengan macam-macam benda motor skill, dia akan mati dan menjadikan budak tu lembam, kurang cerdik. So that's why kalau kita ada anak kita bagi dia macam-macam cabaran. Bagi dia susah, bagi dia berfikir. Daripada baby pun sebenarnya kita kena bagi dia berfikir sampai dia besar. Jangan bagi anak kita selesa sangat. Kita bagi cabaran kat dia, baru dia berfikir, barulah otak, sel-sel otak tu bersambung. Macam iklan susu. Ya, betul Sofa. Alhamdulillah, aku bersyukur dan berterima kasih sebab aku dah dapat Lamborghini. Yes, itu cara set matlamat yang betul. Dan saya nak tambah sikit lagi, cara yang betul untuk set matlamat juga, dia ada satu formula. Siapa nak formula ni? Formula betul untuk tulis matlamat. Okay, siapa nak cara betul menulis matlamat? Dia bermula dengan satu formula yang kita panggil formula apa? Formula SMART. Okay, formula SMART. So saya tengah tulis lah ni SMART, S-M-A-R-T, SMART. Ini adalah cara betul untuk kita tulis matlamat kita. Dan kalau kita follow cara ni, InsyaAllah kita tak akan buat silap yang besar. So apa itu S, apa itu M, apa itu A, apa itu R, apa itu T. Saya akan elaborate sikit secara detail supaya you all boleh faham, boleh ada idea apa benda tu. So first kali kita ada specific. Specific. So specific tu adalah jelas. Kita kena jelas apa matlamat kita. So tadi saya cakap pasal Lamborghini. Alang-alang kita cakap pasal Lamborghini, kita bagi dia sebagai contoh lah. So Lamborghini, bila kita nak Lamborghini, bila kita sebut je kita dah capai Lamborghini, sebenarnya kita kena spesifik. Lamborghini color apa? Lamborghini model mana? Lamborghini tahun berapa? Berapa sport rim dia? Berapa harga dia? Berapa harga on the road? Berapa harga off road? Kita kena tahu benda tu dan tulis. Kita kena tulis kalau kita nak Lamborghini tu. Dan lagi best adalah kita tahu dia punya engine berapa, piston V12 ke apa semua, kita kena tahu. Lagi detail sebenarnya, lagi cepat kita akan dapat. Itu dia punya konsep dia. That's why cara paling mudah untuk you set you punya mind untuk you nak sesuatu, you pergi kat tempat tu. Kalau you nak Lamborghini, cari showroom Lamborghini. Carilah showroom Nazar kot. Nazar, you pergi sana, duduk je. Try. Saya tak tahulah salesman tu bagi ke tak, tapi sebenarnya salesman yang bagus dia akan layan, dia akan bagi. Sebab orang-orang ni yang datang ke situ, one day dia akan dapat punya. That's why dia ada keberanian nak pergi sana. So that's why pecah. Okay, pecahkan limit kita, limiting belief kita melalui kita tengok benda tu yang actual, yang betul-betul. So lagi cepatlah kita boleh push. Kita kena push kita punya mind supaya dia boleh berfikir dan dia boleh start pecahkan neuron dia untuk bertindak ke arah nak dapat benda tu.
So dapat sesuatu? Dah dapat sesuatu boleh komen dapat. Okay, so seterusnya specific to S. Dan seterusnya adalah M, measurable. Matlamat ni kita senang, matlamat yang bagus adalah matlamat yang kita boleh measure. Kita boleh ukur matlamat tu, okay, matlamat ni dah sampai mana, sampai mana, sampai mana. So matlamat yang bagus adalah matlamat yang kita nampak dalam bentuk nombor. Itu yang terbaik. So that's why kita kena tahu magic number. You all pernah dengar ke magic number? Ada kat sini yang masih belum tahu magic number tu apa? So magic number ni sebenarnya dia adalah satu cara, method untuk kita setting, untuk kita installkan dalam mind kita apa benda yang kita perlu dapat, berapa yang kita dapat, berapa yang kita nak dapat. Okay, katalah you all nak 10,000 sebulan, you kena tahu 10,000 sebulan bahagikan sehari berapa, sebulan berapa, seminggu berapa, dan berapa banyak you kena buat sale dalam masa sehari. Itu adalah magic number supaya you all boleh measure bahawa you achieve ke tak achieve. So kena ada magic number. Contoh saya nak 10,000 sale sebulan, dengan jualan harian saya kena dapatkan adalah sebanyak, contoh air wallet mungkin 3 botol air wallet. Itu cara you set you punya impian yang measurable. Kan? Okay, seterusnya kita ada achievable. Okay ni smart, specific, measurable, achievable, realistic dan timely. Okay, so achievable. Achievable ni maksudnya benda tu bolehlah dicapai. Janganlah kita duk fikir benda yang sangat di luar kemampuan kita. Macam you all nak jadi presiden ke, nak jadi Perdana Menteri ke, ataupun you nak duduk kat bulan ke. Itu adalah impian ataupun matlamat yang tak achievable, yang susah, yang mungkin mustahil untuk kita capai. So that's why cari matlamat yang mudah lah. Contoh you nak jadi jutawan. So jutawan tu dia achievable Jangan ingat tu not achievable, dia achievable. Tapi biasalah dia perlukan masa, you perlukan ilmu yang cukup. Ilmu ni, kalau you punya income 10,000, bermakna sebenarnya you punya knowledge hanyalah pada tahap 10,000. Kalau income you 5,000, bermakna you punya knowledge hanya setakat 5,000. Kalau you dah jadi jutawan, bermakna you punya level of knowledge, you punya pengetahuan, you punya skill dah level juta lah. That's why adalah penting untuk you upgrade you punya knowledge. Knowledge akan upgradekan you punya income. Itu basic rules yang you all kena clear, you kena faham dia tu. Kalau tak ada orang yang bodoh, tak pandai apa-apa, tiba-tiba dia berjaya pula buat juta, mustahil. Kalau ada pun mungkin menang loteri lah Tapi yang semua jutawan-jutawan ni, diorang ada ilmu. Bila ilmu dia pada tahap 1 juta, then dia akan dapatlah 1 juta tu. Okay, clear kat situ Okay, so kita ada achievable. Yang keduanya realistic. Realistic ni bermakna okay macam ni. Katalah sekarang income you, kata kita sebut part time lah. Part time you buat business. Mungkin you punya income sekarang adalah 1,000 extra income daripada business. So jangan pula you target, you punya target 1 juta sebulan. Padahal sekarang ni you 1,000 sebulan, lepas tu you target 1 juta sebulan. Dia terlampau besar gap tu, dia akan menyebabkan kita punya biawak keluar tau. Biawak tu adalah kata-kata minda kita yang selalu menyebabkan kita masih tak berjaya sampai sekarang. Biawak ni lah yang keep cakap-cakap, it's up. Kita biawak ni lah yang keep bagi tahu, cakap yang yang kita tak berjaya, kita takkan boleh berjaya, kita tak boleh, you tak boleh, you tak boleh. So biawak ni kita kena bunuh dia sebenarnya. Kalau kita tak boleh bunuh, at least kita slowkan suara dia. Slowkan suara dia supaya kita tak ikut biawak tu. Jangan ikut biawak. Sebenarnya bertahun-tahun dah saya pun ikut biawak juga. Tak berani tu, tak berani ni, takut tu, takut ni. Tapi bila kita start pekakkan telinga, jangan lagi dengar cakap biawak ni, InsyaAllah kita akan start nampak life kita, kita punya energy, kita punya knowledge start berubah. So that's why kita kena realistic. Make sure boleh capai. So jangan terus pergi 1 juta. Kalau you buat 1,000, you target dulu you nak 3,000. 3,000 jadi ke 9,000. 9,000 target ke 20,000, 30,000. Dia macam tangga supaya otak kita boleh digest, otak kita boleh hadam figure yang kita nak tu. Dan bila you dah hampir dengan 1 million, you start lah set you punya 1 million. Tak perlu terburu-buru. Tak perlu cakap orang ni buat juta lah, aku kena terus buat juta. Jangan. Nanti end up you akan putus asa. You akan cakap, aku tak boleh lah, aku bukan dilahirkan sebagai orang yang boleh buat bisnes. Aku ni tak ada darah jutawan, aku tak ada darah berniaga yang power.
So tak, sebenarnya setiap orang ada timeline dia masing-masing. Ada orang tu memang umur dia masih kecil, dia akan terus sukses. Ada juga orang yang dah tua baru dia sukses. Macam KFC, dah tua baru dia berjaya hasilkan dia punya resepi. Macam Ray Kroc, dia pun dah tua baru dia dapat McDonald's. So bukan semua orang dapat pada usia yang muda, tapi tak mustahil. So that's why jangan ukur diri you dengan baju orang lain, ukur diri kita dengan baju kita sendiri. Bila you buat macam tu, you akan selamatkan diri you daripada kecewa, selamatkan diri you daripada perasaan bahawa you are not good enough. Tak, semua orang bagus, semua orang bagus. Dia just sama ada you konsisten atau tak buat apa yang you buat. Okay. So tadi baru sampai realistik. Seterusnya kita yang paling last sekali adalah timely. Maksudnya you kena set masa, bagi tahu secara detail adakah bila you nak dapat. Katalah you nak Lamborghini tu, you cakap saya nak Lamborghini tahun depan. Tahun depan je kita tulis. So setiap tahun kita bring forward lah kita punya impian tu. Tahun depan. Tak, itu cara yang salah. Cara yang betul adalah you kena buat sampai satu tahap, you tulis dia punya hari, dia punya tarikh, dia punya tahun, bulan, kena spesifik. Contoh, saya bersyukur dan berterima kasih saya dah dapat Lamborghini pada 21 hari bulan 10 2020. Itu you punya target. Terus you set secara detail bila tarikh dia. Dan tujuan dia kenapa tau? Tujuan dia adalah sebenarnya kita sebenarnya cabar kita punya mind, kita cabar kita punya otak yang selalu fikir semua benda tak boleh. So bila kita tulis tarikh, kita akan cakap, bahaya ni, dah dekat ni, aku kena buat sesuatu ni. Kita akan start bergerak. Otak kita akan start bergerak ke arah macam mana nak capai time yang kita set tu. So that's why make sure kita punya matlamat mestilah based on SMART. Kalau tak follow ni, dia agak susah lah nak capai. Okay, clear kat situ So itu adalah SMART, cara kita tulis matlamat. Dan saya nak tambah sikit, matlamat ada dua jenis sebenarnya. Dia bukan setakat satu jenis, dia ada dua jenis. Satu matlamat personal, yang kedua adalah matlamat dalam bisnes. Matlamat personal ni kita boleh cakap macam, okay, you nak pergi umrah, you nak dapat banyak masa dengan family, dengan anak-anak, dengan suami, dengan mak ayah. Dan mungkin juga matlamat personal, you nak melancong satu dunia. Itu adalah matlamat personal. Dan kedua, you ada matlamat bisnes. Tak boleh campur tak boleh campur. You ada matlamat personal dan you ada matlamat bisnes. Kena asingkan. So apa pula matlamat bisnes? So mungkin you nak jadi Lalili Warrior one day. Ataupun kalau you dah Lalili Warrior, mungkin you nak jadi Lalili Elite pula, jadi stokis, di mana you punya profit margin lagi besar dan you punya sales lagi besar. Dan ataupun you nak jadi dapatkan 100 agent bawah you yang boleh buat you punya kerja. You bayangkan the power of bagi saya suka sebut compounding lah Dia macam compounding. Sekejap. Kita ni kalau buat kerja seorang-seorang, susah kita nak dapat satu figure yang besar. Bukan tak boleh, tapi susah. Dia akan menjadi agak mencabar. So, saya nak share dengan you all. Okay. Sekarang ni kalau seorang, saya buat lah Kalau satu orang. Sekejap, kenapa tak keluar? Okay. Seorang ni dia buat kerja seorang-seorang, mungkin limit lah paling banyak dia boleh buat sebulan mungkin lah 3,000 lah contoh, ataupun 1,000 lah senang. 1,000 RM. Tapi kalau dia ada orang bawah dia yang boleh support dia, semua orang buat 1,000, so 1K, 2K, 1K. So berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dalam sebulan you boleh dapat 8,000. Inilah yang menyebabkan macam mana jutawan-jutawan tu boleh jadi jutawan dengan mudah, dengan cepat. So bila you ada one day ini matlamat personal, matlamat bisnes saya tengah share.
So one day kalau you dah ada at least 8 orang agent, 7 orang agent ni, sebenarnya you dah boleh buat 8,000 sebulan. Kalau diorang buat sale 1,000 je, bukannya diorang buat sale 20,000, 2,000, 3,000, tak, diorang buat 1,000 je, you boleh dapat 8,000 sebulan. So tanya diri sendiri, berapa gaji you all sekarang masih bekerja? Agak-agak katalah gaji you all sekarang mungkin besar lah, 4,000 kan, 4,000. Bila agaknya kita nak capai 8,000 punya gaji? Berapa tahun kita perlu kerja? Oh, kita balik ke? Okey tak ni? Terbalik Terbalik. Okey, so agak-agak berapa lama barulah kita boleh capai gaji selama 8,000 tu? Berapa tahun kita kena kerja? Kalau saya rasa kalau company saya ni bertahun-tahun lah cerita dia. Itu pun belum tentu. Kadang-kadang kita mati dulu sebab lama sangat. So that's why you kena start. Kalau you dah jadi agent sekarang, you kena start belajar, build diri you sendiri, build business you, untuk start ada agent bawah pula. Start ada dropship dulu, lepas tu you ada agent bawah you. Sebab itu adalah dia punya flow. So benda ni scalable tau. Scalable. Pernah dengar ke scalable tu apa? Scalable tu bermakna you punya business boleh berkembang one day. Slowly dia akan jadi besar. Dia akan scalable. Dia macam ni. Oh, salah lagi. Sebab kamera saya ni dia automatic. Dia memang dia mirror kan. Kalau phone wife saya dia okey sikit. Tapi tak apa, tak jadi masalah. Okay, kita nak business kita scalable, boleh dibesarkan. Bukan setakat kita main game yang sama. Kita lama-lama main game yang sama, you akan penat sorang-sorang. So that's why sekarang ni adalah masa anda untuk belajar. Cari knowledge sebanyak mungkin, supaya one day bila you ada orang bawah you, you dah boleh tahu macam mana nak support dia. Sebab sebenarnya you dah alami. Macam saya sendiri, saya pernah jadi dropship. Lepas tu saya dah jadi agent. Lepas tu akhirnya saya jadi stockist. So perjalanan tu semua orang akan sama. Dan kepada Sofwa, kepada Haji Akmal, you all semua ni, you all akan lalui juga fasa yang sama. Syaratnya satu je, jangan stop. Dan masalah orang kita kebanyakannya adalah kita stop. Kita belum sampai hujung lagi, kita dah stop. Kita dah kecewa awal. Kita dah putus asa awal. Bila kita putus asa awal, kita sebenarnya sabotaj tau. Kita sabotaj diri kita sendiri. Saya suka nak share satu benda, formula 3 kaki emas. Saya tak pasti you all pernah dengar ke tak. Ini adalah satu benda yang sangat penting, yang saya gunakan untuk make sure saya tak down dalam bisnes. Story dia macam ni. Ni satu kisah benar tau. Kisah benar dekat US. So macam ni, zaman tu adalah zaman orang cari emas tau. Zaman orang gali emas kat belakang rumah. Bukan gali emas, gali minyak petrol. So gali. Masa tu macam viral lah. Orang check dekat belakang rumah dia check. So ada seorang mamat ni, dia dapat tahu dekat belakang rumah dia memang ada emas. Dia dapat satu info daripada pakar lah. Pakar tu share dengan dia, ada emas kat belakang rumah dia. So apa dia buat? Dia beli mesin dia mahal-mahal lah. Dia invest. Sebab dia kat dah dapat insider info kat dalam bawah tanah dia ada emas. So dia pun beli mahal-mahal punya alat, tools apa semua, pekerja sekali. So dia pun korek dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, sampai tahun ke tahun. Tak dapat dia punya petrol tu. Sampai satu masa dia cakap, okay dah stop. Aku dah putus asa, aku dah tak nak buat dah. Memang tak ada emas belakang rumah aku ni. Aku kena tipu, kena scam. So apa dia buat? Dia pergi dekat kawan dia, jiran dia. So dia cakap, aku nak jual lah, aku nak let go semua alat-alat gali emas ni, aku nak bagi kat kau. Harga murah gila. So member dia ni cerdik. So member dia tengok harga murah, dia terus ambil. Dan at the same time, sebelum dia ambil, dia dah bagi tahu kawan dia. Dia ada kawan engineer. Dia panggil kawan dia, suruh check belakang rumah tu, ada ke tak ada emas tu, ada ke tak ada petrol yang disebut-sebut tu. So dia pergi ke bawah sana. Lepas tu bila engineer tu check, rupanya 3 kaki je lagi dia korek kat dalam tu, dia akan dapat petroleum. So apa mamat tu buat? Dia terus beli, dia terus korek, sekejap je dia dapat petrol tu. Akhirnya dia jadi super jutawan. Dan kawan dia yang beli harga mahal mesin tu, apa putus asa tu, tenganga je lah.
dapat tengok je lah, kan? So itulah benda sebenarnya. Kadang-kadang kita rasa macam aku dah buat semua benda lah, aku dah full, aku dah push habis dah, tak ada hasil ni, tak ada. Tak, sebenarnya mungkin kalau you push sikit je lagi, you bertahan sikit je lagi, you dah dapat dah, you dah dapat hasilnya. That's why kena bersabar dan trust the process, dan jangan mudah putus asa. Ini adalah benda yang menyebabkan, membezakan orang yang boleh sampai tahap jutawan dengan orang yang tak boleh. Orang yang boleh jadi millionaire dengan orang yang tak boleh. Diorang adalah ada satu energy yang mengatakan bahawa dia akan keep going, because one day dia akan dapat. Saya suka nak share pasal Carmelita. You all tahu tak Carmelita.co tu? Pernah dengar tak? Pernah tengok tak dia punya Facebook page ke, ataupun pernah dengar tak nama dia? Carmelita ni, saya panggil dia Miss Mel. So dia dalam circle saya juga, dia circle ultimate. So apa yang berlaku, dia share, cakap dulu dia ni dah, sebab saya tanya dia, saya cakap dia, macam mana Miss Mel boleh buat sampai berjaya macam ni? So dia cakap dulu dia tak, dia berpuluh-puluh kali dia fikir dia nak stop buat bisnes tau. Berpuluh-puluh kali dia nak stop buat bisnes, nak keluar daripada circle. Sebab apa? Sebab dia dalam tu rasa dah 4 tahun something, dan dia dah duduk 3 tahun tak ada result. Dia kata tak ada hasil, sale tak ada, apa tak ada. Tapi bila masuk tahun keempat, tiba-tiba pop dah start meletup, orang dah start percaya, orang dah start beli. So perjalanan 3 tahun dia tu sebenarnya adalah untuk dia create dia punya brand, untuk dia create dia punya knowledge. So bila masuk tahun keempat, barulah dia hit. Bila dia hit, masa itulah dia start berjaya. Dan baru-baru ni dia dapat anugerah brand laureate untuk Muslimah punya apparel, sebab dia buat tudung kan. Dia dapat brand award brand tu, yang pada masa dulu dia cakap kadang dia duduk belakang tiang tau. Sifu Najib kat depan, so dia cari, dia sembunyi belakang tiang. Kadang Sifu cari dia, cakap mana Mel, mana Mel. Sebab malu, dia tak ada result. Tapi yang bagusnya dia tak putus asa. So saya faham, you all mungkin ada yang dah buat bisnes, tak jadi sampai sekarang tak jadi. Tapi ingat, kita baru je bermula. Orang tu dah buat 4 tahun, 5 tahun baru sukses. Kita baru 4 bulan, 5 bulan, ataupun mungkin baru sebulan dah putus asa. Kenapa? Jangan putus asa lagi. Relax, cool, chillax. Chill campur relax, chillax. Kita banyak masa lagi, perjalanan untuk belajar. Upgradekan knowledge dulu. Bila kita dah upgrade knowledge, insyaAllah yang lain tu akan follow. Income akan follow, orang akan start kenal. Yang penting kita upgrade knowledge kita dulu. Boleh? Kalau boleh, komen boleh kat situ. Dan pada you all yang masih konsisten, alhamdulillah, tahniah. Anda memang, saya yakin you all akan jadi orang yang sukses, yang akan jadi jutawan dunia akhirat nanti. Saya yakin. Okay, so itu adalah point nombor 2, iaitu matlamat. Siapa nak point nombor 3? Point nombor 3, macam mana diorang boleh jadi jutawan, macam mana diorang boleh sukses, adalah nombor 3 ni yang saya selalu sebut sebenarnya dengan saya punya team, dengan fighter kita dan warrior kita, adalah Big Y. Big Y tau. Kita nampak macam main-main, dan saya tahu mungkin ada tak yang tak tahu apa tu Big Y. Kalau ada yang tak tahu boleh komen tak tahu. Saya tak tahulah apa tu Big Y. Boleh komen kat situ. Big Y, Y yang besar. Kenapa yang besar? Big Y ni, kan? Sekejap. Okay, Big Y ni adalah hampir sejam lah. Lama pula ni. Baru 3. Okay, tak apa, kita teruskan sikit lagi ni, sebab tadi ada masalah lain kan. So kita teruskan. So Big Y bukan setakat Big Y, tapi Big Y yang besar dan kuat. Setiap orang ada Big Y berbeza. So Big Y ni, kalau kita nak cara mudah kita sebut, adalah Big Y adalah benda yang menyebabkan you buat apa yang you buat. Macam saya, kenapa saya buat apa yang saya buat, ialah disebabkan saya nak bagi yang terbaik pada isteri saya dan anak-anak. Dan saya nak juga bagi terbaik pada ayah dan mak saya yang dah besarkan saya daripada kecil, yang dah bagi saya everything yang dia ada. So inilah masa dia, kan? Bila lagi? Mungkin masa, kalau saya masih relax buat tak tahu, dan mak saya mungkin perlukan duit, ayah saya perlukan duit, anak-anak perlukan, tapi saya tak mampu bagi. So lelaki jenis apa saya ni? Adakah saya just duduk berpeluk tubuh, tak perlu buat apa-apa? Padahal orang lain sedang mengharapkan saya. So saya kena buat. So diorang adalah Big Y saya. Even macam Mel saya cerita tadi, Big Y je lah ayah dia tau. Ayah dia masa dia berhenti kerja lecturer, dia berhenti kerja buat bisnes, ayah dia adalah orang yang paling marah sekali.
So dia buat bisnes tu, dia nak tunjukkan yang dia berjaya. Dia letak ayah dia, yang dia nak tunjukkan ke ayah dia bahawa dia boleh berjaya dalam bisnes. So alhamdulillah akhirnya dia berjaya. Tapi sebelum dia berjaya, ayah dia dah meninggal dulu. So apa dia buat sekarang ni, dia banyak membantu orang susah, banyak bantu mak dia, supaya dia dapat sedekahkan pahala tu kepada ayah dia. So big why tu penting. Kalau you tak ada big why, you tak ada satu benda yang menolak you, potential untuk jatuh, untuk kita stop buat apa yang kita buat tu sangat tinggi. Sangat tinggi. So kenapa sampai sekarang, kalau yang masih tak ada big why, you tak ada big why lagi? Kenapa? Kenapa tak ada big why lagi? Kenapa you tak set you punya big why lagi? So mulai hari ni saya harap lepas you all tonton video ni, kita punya live ni, you all start buat you punya big why. Tak perlu fancy apa semua, tulis kat atas kertas kosong biasa je. You tulis siapa you punya big why, siapa you punya big why, dan kenapa dia adalah you punya big why. Dan cara paling senang untuk you tahu sama ada big why you tu cukup kuat atau tak adalah you buat sesuatu, kalau you putus asa, you stop, itu bermakna big why yang tulis tu tak cukup kuat. Tak cukup emotion, tak cukup kekuatan untuk memaksa you buat tu dengan sehabis baik. Maksudnya kalau anak, you kata, you cakap awal-awal, okay, saya buat bisnes ni untuk anak saya. Tapi tiba-tiba you jumpa satu line, stop, you stuck, dan you cakap tak apalah, malah dah buat bisnes lah. Bermaksud, you dah kecewakan you punya anak sebenarnya. You dah putuskan harapan dia, you dah kecewakan dia. So sampai ke hati kita, kita nak kecewakan orang yang kita sayang, orang yang kita nak besarkan, orang yang kita nak tunjukkan bahawa ayah boleh bantu, ayah boleh berjaya, ayah akan tunjukkan bahawa ayah kamu ni adalah orang yang berjaya. Saya nak tunjukkan ibu ni adalah ibu yang mampu bawa awak untuk berjaya. Tapi kalau kita putus asa kat tengah jalan, macam mana? So that's why adalah sangat-sangat penting you all set you punya big why betul-betul. Jangan sampai big why tak ada. Tolong big why adalah sangat penting. Okay. So kalau tak ada big why, itulah kita start nampak orang tu buat bisnes tukar bisnes, buat bisnes tukar bisnes, buat bisnes tukar bisnes, dia tak ada apa-apa akhirnya. Yang dia dapat hanyalah penat, kutukan, orang kutuk kita bila kita tak berjaya. Dan yang dia dapat hanyalah perasaan kecewa. Dan saya suka nak share macam mana you nak set big why ni. Dia ada dua cara you nak set big why ni. Cara yang berkesan Ada dua cara, you boleh pilih salah satu ataupun you boleh pilih dua-dua. Nombor satu adalah you pilih orang yang tersayang. Cara you pilih, you cari orang yang tersayang. Siapa you sayang? Tanya diri sendiri. You boleh tulis kat situ juga, siapa yang you sayang? Adakah you sayang isteri, ibu, anak, keluarga, suami, nenek ke, opah ke? You tulis. Itu adalah orang yang tersayang. Kan? Bila orang yang tersayang ni, selalunya bila you letak orang sayang, bila you fikir pasal dia, you mungkin akan menangis. You mungkin akan keluar air mata, you tak boleh tahan punya. Sebab you betul-betul fikir pasal dia, you nak buat untuk dia. Kalau you punya level dah tinggi sikit, mungkin you buat untuk you punya agent, you punya dropship, yang mana you tahu diorang tengah susah. Diorang selalu susah, dan dia mengharapkan income business dengan you all adalah punca income dia. So bila you fikir, you sampai menangis, bermakna big why tu cukup kuat. Itu cara untuk pilih orang yang tersayang punya big why. Dan cara kedua, dia kontra. Yang tadi kita ambil orang tersayang, ini orang yang paling kita tak sayang, ataupun kita panggil haters. Orang yang membenci kita, yang mengutuk kita. Senang cakap macam tu. Orang yang kutuk kita, kita boleh jadikan dia big why juga. Jangan tak tahu, kita boleh jadikan dia big why. Contoh, katalah you balik raya. Sekarang PKP lah. Sekarang PKP tak boleh balik raya. Mungkin online lah, online call. Lepas tu ada orang kata, kau sampai sekarang buat bisnes tak berjaya lagi ni, apa cerita bro? Orang akan cakap macam tu. So kalau kita rasa macam sentap, ajar cakap macam tu, tak apa, aku akan buktikan, aku akan berjaya satu hari nanti. So you jadikan orang yang cakap kutuk you tu big why. Dia adalah big why you. Saya suka nak share you pasal Mamadil. Siapa pernah dengar brand Mamadil? Mamadil, Mamadil. Mamadil ni, founder dia nama dia Puan Dila. So Puan Dila ni dia share, dia cakap macam ni tau. Dia Mamadil, kalau you perasan, dia ada billboard kat highway apa semua. Dia jual barang kecantikan wanita lah. Saya tengok ada juga susu untuk baby. So apa yang berlaku, dia ni duduk kampung. Puan Dila ni duduk kampung, dia nak bantu suami dia lah.
Duduk kampung, ayah dia duduk dengan ayah dia apa semua. So satu hari ayah dia tanya dengan dia ni, cakap, Dila, ni ayah dengar orang kampung dia cakap kau ni singkit sangat ke? Terpaksa jual kain pasang kat kampung ni, tak ada duit sangat ke? So orang kampung, orang kampung kan, cakap ni viral juga. Diorang tak payah Facebook pun dah viral. Bila dia cakap macam tu, Puan Dila dengar, cakap macam tu kat aku. Dia cakap macam ni, anak bapak dia lah, apa nama bapak dia, anak contoh Budin lah, anak Budin ni memang dah singkit sangat ke nak kena jual kain pasang kulu gila ni. So bila dia dengar macam tu, benda tu dah jadi satu dia punya tolakan, dia punya push factor untuk membuatkan dia fight. Dia tak nak lagi orang kutuk dia lagi. So that's why Mama Dil ni, dia push, dia buat bisnes dia nak tunjukkan bahawa aku tak singkit dan aku tak menyusahkan orang lain. Aku buat bisnes untuk aku bantu keluarga aku, kan? So you all, kalau ada haters, kalau ada orang yang benci you all, tak apa, bagus sebenarnya. Haters ni adalah publicity free. Katalah yang haters kat netizen kan nak kutuk kita ke apa ke, tak apa, bagi dia kutuk. Bila dia kutuk kita, dia akan viral lah, kita akan viral. Macam mana berlaku kat Abid Liu ke, Azizan ke, Najib Asadok ke, diorang pun selalu dikutuk. So daripada kutuk tu lah orang kenal. So tak ada masalah. Haters ni adalah yang membantu viral secara free. You tak perlu buat FB ads, kan? You tak perlu masuk Facebook ke, masuk TV ke, masuk billboard, tak perlu. Haters tolong, tak ada commission pun, like je. So you boleh pilih haters untuk jadi you punya big why. Bila you ada big why yang kuat, bila you ada big why yang betul-betul membuatkan you tersentap ataupun terpush, so barulah you akan pergi lagi jauh. Barulah you akan boleh konsisten untuk push diri anda sendiri untuk buat sesuatu. Ingat nak berjaya ni bukan setakat you dapat tak. You kena push diri you sendiri. Saya pun push diri saya untuk buat sesuatu yang saya tak pernah buat. Kita kena keluar daripada zon selesa. Tak boleh nak selesa sangat lah. Selesa sangat. Macam katak, bawah tempurung. Pernah dengar tak eksperimen katak? Katak ni, dia orang suka duduk kat tempat yang lembab tau. Lembab yang kira macam sejuk. So saintis ni dia buat eksperimen. Dia letak katak dalam satu bika sains. Dia masukkan ais. So dia masukkan ais, katak tu syok. Gila syok dalam ni. Lepas tu dia buat apa? Dia letak air panas. So letak air panas, katak tu dah rasa panas, tapi masih ada sejuk lagi ni. Relax dulu. Profesor saintis tu tambah lagi air panas. Bila dia tambah, katak tu lama-lama mati dalam tu. Dan dia buat satu lagi eksperimen. Tadi katak tu tengah selesa, dia letak ais, katak tu duduk je dalam tu sampai dia mati tau. Ais cair, dia mati. Dan eksperimen kedua dia buat apa? Dia ambil satu katak, dia letak dalam tu, dia tak letak ais. Dia tak letak ais langsung. Dia terus ambil air panas, bika sama tinggi saiz. Dia ambil air panas, katak tu terus keluar. Katak tu terus keluar daripada dia punya, kejap apa bunyi ni? Sekejap Katak tu terus keluar daripada bika tu. Dia tak fikir banyak, dia tak sempat berfikir. So that's why perumpamaan dia, katak yang dalam ais tu adalah katak yang berada di dalam comfort zone. Dia tak nak keluar. Sedangkan ekonomi makin teruk, ekonomi makin menghimpit, kan? You all tahu tak sebenarnya barang semua dah naik harga? Saya tak tahu you all perasan ke tak. Semalam saya beli murtabak, yang biasalah murtabak bulan-bulan puasa ni kan, bazar tak ada, so terpaksa beli kat kedai. So dia cakap, sorry lah bang, sekarang tepung dah mahal, telur dah mahal, apa lagi dia letak dalam tu, daging dah mahal. So dia cakap kita terpaksa charge mahal. Terpaksa charge mahal. So bila macam tu, sebenarnya kalau you all dulu boleh spend kat Tesco, dulu kita ada RM250. Kita punya RM250, you punya troli tu mungkin penuh, terkeluar silap, ataupun ambil 2 troli dululah. Tahun 19 something. Masuk tahun 2000, kita punya troli 250 tu tak penuh pun. Rasa macam bengangnya, tak penuh. Aku 250 aku spend. Itu pengalaman saya lah. Kadang hari tu sampai 400, tapi cakap tak penuh, beli macam ni pun dah 400. Yelah, Pampers dah berapa, saya ada anak 3 orang, lepas tu susu lagi. So beli sikit pun dah beratus-ratus, dah 400 habis one shot. So
Itu dulu sebelum PKP. So lepas PKP ni, saya nak you all bersedia lah kemungkinan ekonomi kita akan makin merosot. Dan benda ni adalah fakta, bukan auta. US sekarang ni makin teruk. Dah million yang infected. Mati pun dah ratus ribu kot. So kita punya ekonomi banyak sangat bergantung juga pada US, di mana kita banyak ekspor dekat US banyak beli barang kita, so kita dibayar lah. Tapi bila ekonomi dia down, dia tak boleh nak buat bisnes. So takkan dia nak beli barang kat kita. So bila dia tak beli barang kat kita, income kita daripada ekspor tu dah berkurang. Ni mungkin saya tak tahu you all boleh hadam ke tak. Tapi senang kata ekonomi akan down. Dan kalau you tak buat sesuatu sekarang, you masih berada di zon selesa macam katak yang dengan ais tadi, saya takut kita akan mati kena air panas tu. Bukan setakat kita mati, sebenarnya kita tarik family kita sekali tau. Kalau you all ketua keluarga, contoh you suami, you buat tarik isteri you, anak you dalam zon selesa yang kita ingat selesa tu. Bila kita kesempitan, susu dah mahal, mungkin lampin semua dah mahal. So masa tu lah kita akan start berfikir, apa salah aku tak buat sesuatu masa PKP tu. Sekarang ni kita masih dalam pertengahan. Negara cuba recover. Tapi dia boleh recover ke tak recover tu bergantung juga kepada negara keliling. Kita tengok China macam mana, negara-negara ekspor. Malaysia ni banyak ekspor sebenarnya. Kita banyak ekspor kita punya barang keluar. At the same time kita pun banyak import, sebab kita tak boleh nak buat. Tapi kalau kita dua benda tu kita tak boleh buat, tak boleh nak import, tak boleh ekspor, so bersedialah. Saya bukan nak takutkan, tapi saya nak bagi, saya rasa bersalah kalau saya tak share benda ni. So bersedia. So jangan jadi katak yang selesa. So kita cuba keluar daripada zon selesa. Saya faham you all mungkin hari Sabtu malam lah hari ni, baik aku tengok movie lah yang benda-benda yang best. Tapi sebenarnya itu akan memakan you punya diri sendiri. So sama-sama lah kita berdoa. Kita doa supaya Allah bagi kita kekuatan untuk hadapi setiap ujian yang akan datang. Dan Allah bagi kekuatan untuk kita push untuk buat bisnes betul-betul. Kita tak nak buat bisnes hot chicken shit. Sebab bila buat bisnes hot chicken shit, sebenarnya baik kita tak payah buat terus. Baik kita duduk macam biasa je, lagi bagus. Kan? So itu saja. Cuma saya nak bagi tahu, sebenarnya saya ada lagi tips ni, tapi saya rasa macam dah sejam 12 minit. Wow, lama sangat ni. Okay, tak apa. Kita ada lagi tips sebenarnya. Tapi saya rasa saya tak boleh nak share kat sini lah. Dia pun dah cukup lama. So kita ada keluarkan satu e-book. E-book ni kita buat untuk hasil kompilasi yang saya buat sendiri, daripada apa yang saya faham daripada jutawan punya sharing, sifu saya sendiri. So daripada situ saya compilekan jadi satu buku. So dalam buku tu saya dah compile sebenarnya bukan 3 saya compile 7 tips macam mana kita nak berjaya. Tips mudah untuk berjaya gaya millionaire. Bukan biasa-biasa punya orang punya gaya, kita nak ambil gaya millionaire. Buat apa kita nak belajar daripada orang yang gaya dia bukan gaya millionaire? Kita belajar dengan orang yang memang dah millionaire. Sebab one day bila kita follow jejak orang yang berjaya, insyaAllah one day kita akan berjaya macam dia. Saya percaya sangat benda tu. So kalau you all yang nak e-book ni, senang. Nanti kami akan buat satu posting, dan dekat posting kita akan letak link. So you just tekan je link tu, follow je instruction apa yang diminta, dan kita akan bagi you punya you punya e-book dalam email. So you dapat email, you baca buku tu daripada helai ke helai sampai habis. Saya buat buku tu memang saya jariah je, kita bagi free je. Sebenarnya harga dia RM50 kita nak buat, tapi kita nak bagi secara free. Kita tak nak jual, sebab saya rasa macam ilmu tu sangat penting, dan saya rasa kalau saya tak sebarkan kat ramai orang, rugi sangat. So you all dapat je, nanti kita buka je link tu, cepat-cepat download dan baca. Bukan download simpan, download dan baca. Sebab kalau you all serius nak menjadi jutawan, tapi you serius nak jadi jutawan tapi tak boleh nak habiskan baca e-book bagaimana nak jadi jutawan, macam mana anda rasa macam mana? So that's why saya sangat cadangkan you all baca sampai habis, insyaAllah. Mungkin malam ni lepas live ni saya akan share link tu, you all klik, pergi kat WhatsApp kita, nanti kita akan bagi you e-book tu secara percuma. Secara percuma kita bagi. So that's why ambil peluang ni, gunakan peluang ni. Alhamdulillah sebenarnya
dunia ni dah berubah tau. Kita nak dapat ilmu tu sangat senang. It's just you nak guna atau tak guna, tu je membezakan dia. So itu saja saya rasa daripada saya. Terima kasih kepada yang join session kita daripada awal sampai habis. Dan kita jumpa lagi di dalam session Talk to Hasnul dalam Lalali Live juga. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihatkan Syok. Bye.